Selamat sejahtera kepada semua murid dan selamat kembali bersama dengan Cikgu Tan dalam Geografi tingkatan 1. Hari ini marilah kita belajar bab 12 sumber air. Baik, 12.1 jenis-jenis sumber air. Baik, sumber air Malaysia. Malaysia menerima jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita pun ada menerima hujan, iaitu kira-kira 2,500 mm hingga 3,000 mm setahun. Ini merupakan jumlah air hujan tahunan untuk Malaysia. Jadi Malaysia kaya dengan sumber air, iaitu terdapatnya air permukaan dan juga air bawah tanah. Baiklah, air permukaan ini adalah sumber air utama di Malaysia. Sebanyak 97% sumber air negara kita adalah datang dari air permukaan. Manakala air bawah tanah ini hanya merupakan 3% daripada sumber air negara. Maksudnya kita hanya meneroka 3% sahaja air bawah tanah di negara kita. Baiklah, sekarang kita nak lihat apa yang dimaksudkan oleh air permukaan dan air bawah tanah. Baiklah, kita lihat air permukaan. Air permukaan ialah air yang didapati di permukaan daratan. Yang di atas daratan, yang kita boleh nampak. Yang kita boleh nampak itu adalah air permukaan. Baik, apabila hujan turun, air hujan ini akan mengalami beberapa proses hidrologi, seperti intersepsi dan infiltrasi. Apa itu ya? Jadi kita lihat. Okey, intersepsi maksudnya ialah proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap ke dalam tanah. Maksudnya bila hujan itu turun, dia mungkin terus pergi ke sungai atau pergi ke tasik ke atau pergi ke laut. Dia tidak menyerap ke bawah tanah. Jadi itu panggil intersepsi. Jadi air permukaan ini ialah akibat daripada proses intersepsi. Okey, manakala infiltrasi ialah apa? Okey, infiltrasi ialah proses air di permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah. Bila hujan turun, airnya menyerap ke bawah tanah. Okey, air masuk ke bawah tanah. Jadi itu panggil infiltrasi. Okey, dia akan membentuk air bawah tanah. Baiklah, air hujan akan mengalir di permukaan bumi sebagai air permukaan. Yang mengalir di permukaan bumi adalah air permukaan. Dan dia sampai ke mana? Ke sistem saluran kita. Contohnya sungai, mungkin empangan dan tasik. Okey, ini adalah sumber air kita. Baik, sungai. Sungai ni merupakan sumber air utama. Pelajar ingat, sumber air utama negara kita datang dari mana? Dari sungai. Ingat sungai. Untuk kegunaan harian, untuk kita mandi, minum, masak, cuci, okey. Untuk kegunaan industri, digunakan di kilang. Dan sumber pengairan bagi pertanian, untuk mengairi tanam-tanaman. Ini kegunaan sungai. Baik, terdapat lebih kurang 150 lembangan sungai utama di Malaysia yang membekalkan sumber air mentah negara.
Di sini dia telah senaraikan beberapa sungai yang utama dan juga tasik utama di negara kita yang membekalkan sumber air utama. Baik, kita lihat sungai dulu. Baiklah, ini dia. Kita lihat Sungai Kelantan. Ini dia Sungai Kelantan. Dia banyak digunakan untuk mengairi sawah padi. Okey. Sungai Rajang yang di Sarawak ini juga untuk mengairi sawah padi. Sana terdapatnya Delta Rajang. Okey, ini sudah. Okey, Sungai Pahang. Sungai Pahang ini merupakan Sungai Pahang, sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Sungai Muda Kedah. Sungai Muda juga digunakan untuk mengairi sawah padi. Okey, Sungai Kinabatangan. Ini dia. Okey. Sungai Kinabatangan, sungai yang kedua panjang di Malaysia. Yang ini, kelima-lima sungai ini merupakan sungai utama di negara kita. Okay, lepas tu kita pergi lihat tasik. Baik, yang pertama tasik banding. Jika pelajar pergi Google carikan mananya tasik banding, mungkin agak susah nak carikan kedudukannya. Tetapi pelajar akan nampak tasik Temenggung, iaitu tasik ini yang di Perak. Okey, sebenarnya pulau yang di tengah tasik Temenggung ni namanya Pulau Banding. Jadi, masyarakat di sana telah mengenali kawasan yang di sekitar Pulau Banding itu ialah Tasik Banding. Sedangkan nama sebenarnya ia menjadi sebahagian kawasan Tasik Temenggung. Okey, dan tasik Kenyir yang di Terengganu ini dia. Ini merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Malaysia. Dan tasik Berai yang di Pahang, ini dia. Ini merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Malaysia. Dan tasik Cendero yang di Perak. Okey. Ini tasik buatan manusia juga. Okey. Jadi empat-empat ini hanya tasik Berai itu adalah tasik semula jadi. Yang ketiga-tiga itu merupakan tasik buatan manusia. Baik, ini dia air permukaan. Sekarang kita cuba lihat air bawah tanah. Baik, air bawah tanah bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah ataupun batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Air yang di bawah permukaan bumi, kita panggil dia air bawah tanah. Kita tak boleh nampak dengan mata kita air bawah tanah ini. Jika tidak menerokainya. Baik, Malaysia mempunyai kira-kira 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang belum diterokai. Maksudnya di negara kita masih terdapat banyak air bawah tanah yang tidak diterokai. Kerana hanya 3% air bawah tanah yang digunakan di Malaysia sahaja. Okey, jadi kita sudah lihat dua-dua sumber air di Malaysia. Baik, sekarang kita pergi lihat 12.2 punca krisis air di Malaysia. Baik, apa maksud krisis air? Krisis air adalah situasi kekurangan sumber air yang dapat digunakan. Air yang dapat digunakan oleh kita, oleh penduduk Malaysia telah mengalami kekurangan. Maksudnya tidak cukup air untuk kita guna. Walaupun Malaysia dia menerima hujan sepanjang tahun. Tetapi kita tidak terlepas daripada krisis air juga. Krisis air pernah berlaku di Malaysia seperti di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Pada tahun 2014, 2018, 2020 memang pernah berlaku. Pada tahun lepas, iaitu tahun 2020, Selangor dan Kuala Lumpur juga pernah berlaku krisis air kan? Kerana berlakunya pencemaran kimia.
Siapa mungkin pelajar yang tinggal di Selangor sudah mengalamilah masalah ini. Okey, krisis air. Maka sekarang kita lihat apakah punca krisis air di Malaysia. Maksudnya apakah sebabnya mengapa negara kita masih boleh mengalami krisis air, tidak cukup air. Okey, dia ada beberapa puncanya iaitu penebangan hutan di kawasan tak tahan air, fenomena cuaca, pembuangan sampah, permintaan tinggi dalam sektor perindustrian, pencemaran baja kimia dan racun serangga, peningkatan populasi penduduk. Baiklah, kita lihat satu demi satu. Kita lihat penebangan hutan di kawasan tak tahan air dulu. Baik, yang kamu tahu bahawa kawasan tak tahan maksudnya ialah kawasan yang untuk menadah air hujan ataupun untuk menakung air hujan. Jika pelajar yang tidak faham, lebih senang ialah kawasan yang untuk simpan air hujan, iaitu hutan. Jadi jika kita menebang hutan, akan memusnahkan kawasan tak tahan air. Baik, hutan ini dia merupakan ekosistem yang penting untuk sumber bekalan air bersih. Hutan boleh tolong kita simpankan air bersih. Penerokaan hutan secara meluas dalam kegiatan pembalakan dan pertanian telah menjadi punca hakisan tanah. Sekarang kita menerokakan banyak hutan. Okay? Kita telah menebang banyak pokok-pokok yang terdapat di hutan untuk pembangunan atau untuk mendapatkan kayu bara ataupun untuk menjalankan kegiatan pertanian. Kesemua ini telah menyebabkan berlakunya hakisan. Okay? Kerana tiada lagi akar pokok untuk mencengkamkan tanah itu semasa berlakunya hujan lebat. Jadi, pemendapan dan hakisan cerun ini telah menjejaskan bekalan air kita dan juga kualiti sumber air. Baik, hakisan cerun ini yang turun ke sungai akan mengotorkan air sungai kita. Jadi, ini maksudnya menjejaskan kualiti sumber air. Baik, yang kedua, kita lihat fenomena cuaca. Fenomena cuaca seperti kemarau dan El Nino. Pelajar akan belajar fenomena El Nino ini semasa tingkatan 2. Sekarang pelajar hanya perlu tahu fenomena El Nino ini dia akan menyebabkan negara kita mengalami kemarau yang panjang. Ataupun negara kita akan tidak menerima hujan pada satu tempoh yang panjang. Jadi ini merupakan puncanya mengapa Malaysia boleh berlaku krisis air. Pada tahun 2016 berlaku fenomena El Nino. Ini menyebabkan kemarau yang panjang di seluruh semenanjung Malaysia. Cikgu masih ingat pada masa itu berlakunya penyusutan aras air di empangan. Di sini dia bagikan kamu dua contoh iaitu empangan Timah Taso dan empangan Tasik Merah. Tetapi sebenarnya banyak negeri empangannya telah menunjukkan penyusutan aras air. Maksudnya apa? Air yang di empangan telah turun. Okey, maksudnya telah mengalami kekurangan yang mencapai tahap kritikal. Maksudnya sudah satu tahap yang sangat serius. Sebelum itu, kamu lihat air adalah penuh sampai atas sini kan? Sampai tinggi di sini. Tetapi kamu lihat yang di atas ini, airnya sudah turun banyak. Sebelum itu air boleh sampai sini. Kamu lihat warna batu, kamu sudah tahu kan? Jadi pada tahun itu memang banyak negeri telah mengalami kekurangan air. Bab yang ketiga, pembuangan sampah. Pembuangan sampah ke dalam sungai.
Kebanyakan sungai di Malaysia tercemar dengan sampah. Ramai orang suka buang sampah ke dalam sungai. Cikgu pun tak tahu mengapa. Dan sisa industri. Juga terdapatnya kilang-kilang membuangkan sisa toksik ke dalam sungai. Ini menyebabkan tengok sungai telah menjadi kotor. Sampai menjadi hitam tengok. Inilah masalah yang berlaku pada tahun lepas, iaitu tahun 2020 di Selangor. Jadi pelajar lihat, air yang macam ni masih boleh digunakan oleh penduduk tak? Tentunya tidak. Jadi Selangor pada tahun lepas telah mengalami krisis air. Berdasarkan pemantauan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 473 sungai di seluruh negara telah didapati tercemar. Sudah hampir separuh daripada sungai negara kita. Baik yang keempat, permintaan tinggi dalam sektor perindustrian, iaitu sektor perkilangan. Menjelang tahun 2020, permintaan air dalam sektor perindustrian akan terus meningkat. Maksudnya, sektor perindustrian kita, kilang-kilang, akan menggunakan air yang banyak. Antara industri yang melibatkan banyak, yang gunakan banyak air ialah industri pemprosesan makanan. Yang digunakan untuk memproses makanan, industri pembuatan, industri penyaduran dan juga industri kimia. Jadi industri ini telah menggunakan banyak air. Baik yang kelima, pencemaran baja kimia dan racun serangga. Penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan. Bukan tidak boleh guna, tetapi jangan guna terlebih. Atau tidak mengikut piawaian dalam pertanian telah menyebabkan pencemaran sungai yang serius. Mengapa dia berkaitan dengan pencemaran sungai? Kerana baja kimia dan racun serangga yang tidak diserap itu, dia akan dialirkan. Tengok, dia akan dialirkan ke dalam sungai semasa hujan. Jadi baja kimia racun serangga itu akan masuk ke dalam sungai, iaitu sumber air utama kita. Jika manusia sudah terminum air tersebut, apakah kesannya? Pelajar boleh cuba fikir. Baik, nombor 6, peningkatan populasi penduduk. Maksudnya bilangan penduduk bertambah. Baik, pada tahun 2020, penduduk Malaysia dianggarkan berjumlah 35 juta orang. Ini ialah anggaran penerbit kita kerana buku teks pelajar adalah diterbitkan pada tahun 2016. Sekarang sudah 2021 kan, jadi cikgu cuba carikan angkanya dari Jabatan Perangkaan Malaysia. Anggaran penduduk pada tahun 2020 ialah 32.7 juta. Okay? Kadar pertumbuhannya ialah naik 0.4%. Kita cuba lihat dari sini. Yang warna ungu itu ialah tahun 2019, yang warna hijau ialah tahun 2020. Dia memang menunjukkan meningkat. Okay? Bilangannya meningkat. Yang bukan warga negara pun meningkat. Ini membawa maksud bahawa memang negara kita berlakunya peningkatan populasi penduduk. Iaitu bilangan penduduk memang bertambah. Jadi pertambahan penduduk ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap air. Jika orang bertambah, tentulah yang guna air pun bertambah. Jadi ini sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Tetapi bab ini belum habis ya. Kita masih terdapatnya 12.3 dan 12.4.
Cikgu akan sambung di video yang seterusnya. Jadi jangan lupa pelajar pergi menjawab kuis yang terdapat di description video dan jangan lupa sokong cikgu dengan tekan like, share dan subscribe channel cikgu. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye semua.